Bual Radio. Bernama radio untuk anda. Kembali waktu ini bersama-sama dengan kami berdua dalam program Temu Bual Radio. Saya Natasha Aini. Dan saya Raifah Zulkifli. Hari ini kami bawakan kepada anda Dr. Syamila Muhammad Saleh, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Inovasi Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam kepada kedua wanita yang hebat di depan saya. Campur Masya Allah. 1-3. Betul lah tu. Sama-sama lagi hebat yang kita. tukar takat gambar 4. Berempat. Kita berempat je studio ni. Anda nampak? Tak apa, tak nampak simpan. Betul tu kan. Risau kat Lain macam. Okey, baik apa pun hari ini kita nak bawakan berkenaan dengan ASEAN India Grassroots Innovation Forum iGIF bersama-sama dengan tetamu kita Puan Dr. Syamila. Jadi kita nak tahu tentang program ini. Berkaitan dengan apa Puan Doktor? Okey, tak lain tak bukan memang berkenaan dengan inovasi. Jadi ASEAN India Grassroots Innovation Forum ini merupakan inisiatif tahunan kolaborasi antara ASEAN Committee on Science, Technology and Innovation dalam singkatan COSTI atau dan juga Government of India's Department of Science and Technology DST, juga National Innovation Foundation India. Jadi bersama-sama dengan 10 negara ASEAN termasuk Malaysia. Baik, okey, itu dia. 10 negara. Ni bukan sikit-sikit. Dia bukan kita je, bukan India je, tapi dia ada 10 lagi negara. Kita bawa ke Malaysia. Ya. Okey, beramai-ramai. Dan Malaysia berbanggalah dengan Penganjuran program ini. Ya. Tapi dia punya objektifnya apa Doktor? Jadi antara objektif ASEAN India Grassroots Innovation Forum ini pertama adalah untuk memupuk inovasi sosial di kalangan komuniti akar umbi, juga memperkukuhkan pengurusan dan amalan terbaiklah dalam menguruskan inovasi dan membudayakan pembangunan inovasi, juga mempromosi dan menghebahkan inovasi sosial di kalangan semua stakeholders yang ada, orang kerajaan, ahli akademia, perniagaan dan sebagai masyarakat seluruhnya, dan juga menyediakan platform untuk rangkaian pemasaran produk-produk inovasi kita ni. Jadi tak adalah orang beli kat Shopee je, kan? Okey, sebelum kita teruskan lebih lanjut berkaitan dengan apa yang ada di depan kita ni, saya cuma nak minta doktor mungkin kongsikan sedikit lah. Bila kita sebut tentang inovasi, kadang-kadang dia ada salah faham tau. Dia bukan inovasi, dia mungkin cuma adalah satu yang dilahirkan semula, ataupun mungkin satu benda yang ditambah separuh benda yang baru. Contohnya, sebenarnya apa perkara atau apa benda yang boleh kita katakan ini adalah satu inovasi? Okey, betul dah tu. Betul dah. Maksudnya apa saja ada tambahan baru, dia dah panggil inovasi. Kalaulah contoh benda yang kita pakai selama ni ada pula tambah. Macam kalau kata sudu garpu, dulu sudu garpu asing contoh yang paling mudah. Sekarang sudu garpu tu belakang depan. Itu jadi salah satu daripada inovasi. Itu dah jadi satu, dan penggunaan dia memudahkan orang. Contohlah dulu kalau basikal, kita bawa basikal tak boleh nak ditanggal-tanggalkan. Tapi sekarang inovasi dia boleh ditanggal-tanggal, lepas tu dimasukkan balik, kerja kecil jadi bila besar. pasang-pasang jadi lipat-lipat. Itu dahsyat. Itu rocket science. Saya pun nak beli satu. Harga basikal tapi dapat kereta. Betul. Okey, maksudnya sekecil-kecil perkara yang ada penambahbaikan, itu adalah inovasi. Itu adalah inovasi. Dan dari semua industri, maksudnya farmaseutical, barang-barang, semua benda. Betul. Dan tapi yang pentingnya mesti ada kemampanan, mesti ada digunakan orang. Kalau buat-buat saja tak ada siapa nak guna, inovasi tu tinggal nama sajalah. Dia tidak orang kata social needs. Kita ni ada benda-benda masalah, cabaran di sekeliling kita, tapi contohlah orang yang rendah sikit yang kurang tinggi kata kan kita pakai tu untuk dulu Tashengo tak? Kan kreatif dia kan. Tapi boleh itu kreativiti dia. Tapi ada je alatan yang sekarang ni yang boleh senang Tashengo ataupun RFID pun sebagai salah satu inovasi untuk tak payah susah dah, tampal je sekeping yang nipis tu dah boleh jalan. Itu inovasi. Jadi kita nampak inovasi sikit tapi dia banyak membantu kehidupan kita sehari. Maksudnya memberi manfaat kepada masyarakat lah. Dan kalau kita sebut tentang inovasi sekarang, kita pergi sekolah contohnya, saya baru-baru ni saya ke sekolah-sekolah, beberapa sekolah saya jumpa. Bila kita sebut tentang inovasi, semua nak kaitkan inovasi dengan IR 4.0. Nak kaitkan inovasi dengan teknologi. Adakah semata-mata itu inovasi ataupun tidak? Tidak, bukan dek. Okey. Berbagai.
Sebab sekarang ke arah dunia pendigitalan, IR 4.0. Jadi kita tak bolehlah tertinggal daripada teknologi. Jadi elemen-elemen inovasi tu mesti ada. Kalau tak, anak-anak kita tak suka. Contohlah kita dulu main game board. Board game tu main macam tu sebagai manual. Sekarang budak tak nak. Budak nak masuk dalam application sebab dia nak pegang tablet, nak pegang tu. Jadi terpaksa dialihkan kepada pendigitalan. Tapi masih lagi di bawah payung inovasi. Kalau buat macam flashcard untuk budak nak berkomunikasi dan sebagainya, dia ada cara-cara modul dia. Itu salah satu daripada inovasi. Tak adalah kita mengajar ikut flat kan, budak-budak tak minat. Tapi selepas itu ditambah baik, menggunakan digital, menggunakan AI, menggunakan macam-macam lah, sensor. Semua tu adalah elemen inovasi. Now we understand. Dia ada daripada pelbagai bidang, namun sebabkan zaman ataupun trend sekarang ni yang menyebabkan ramai kalau kita tengok inovasi ni berkaitan dengan digital kan. Ya. Okey, baik. Biasa kalau cincin kita macam sayang. Punya kau. Boleh dengar dia cakap apa? Kejap. Awak perisik ke? Sekarang Biasalah terpengaruh dengan filem. ada kawan kita juga yang suka hilang kunci. Kan selalu salah letak kunci. Sekarang dah boleh detect kunci kita kat mana. Tinggal kat mana, kunci rumah ke kunci apa ada. Ada kawan kita yang dah buat inovasi tersebut. Okey, menarik. Kita hilang spek lah, tak tahu kat letak mana kan. Kadang-kadang rupa atas ni. Rupanya kat atas ni sangkut. Betul lah kan. Saya rasa itu lupa sangat lah. kalau kunci yang macam tu, saya rasa elok anak dengan mak ayah supaya tak ada berlakunya kanak-kanak tertinggal kat mana-mana. Betul lah. Itu isu semasa anak tu sebenarnya. boleh contact mak ayah dia kan dengan cara yang mudah kan. Betul. Kita menggunakan pendigitalan dan juga internet. Baik. Ada sensor, ada IoT. Alright, doktor. Dan juga, adakah inovasi ni kan dia berlaku hanya sekadar cadangan? Contoh hari ni saya cadangkan spek mata saya, sebelah nampak doktor, sebelah nampak suami buat apa. Contoh Perisik lagi dia. Okey. Suami kita elok kot jangan apa. Contoh, adakah sekadar bagi cadangan ataupun dia kena dah hasil dulu benda baru kita panggil ni inovasi? Okey, ni cantiknya. Soalan ni soalan orang akademik. Betul. Soalan orang yang kohort dia tinggi, ke tahap tinggi tahap tinggi dia. Dia inovasi dia ada proses dia. Proses dia panjang. Kalau kita di Yayasan Inovasi, di Kementerian Sains, kita banyak menggunakan teknologi readiness level 1 sampai 9. 1 ideation. Tapi 2, 3 dah masuk prototype. Lepas tu ada uji, ada apa semua segala. Sampai 9 tu commercialization. Ada pattern dan sebagainya. Maksudnya bagus kita ni menunjukkan bahawa daripada idea 1, tapi nak ke 9 tu, itulah langkah-langkah seterusnya. Begitulah juga mandat yang diberikan oleh kerajaan kepada Yayasan Inovasi untuk membangunkan inovasi tersebut, untuk mengurangkan jarak antara commercialization dengan yang idea tadi. Baik, dia banyak lagi tangga-tangga boleh tu. cakaplah saya telah melakukan inovasi pada skala 1. Betul. Boleh. Kan Boleh, nanti tak dah salah. Okey, sampai nanti habis level tu nanti barulah kita dilabelkan sebagai inilah dia inovasi yang kita reckon. Waktu tu dah boleh pergi pada industri. Dah itu yang ada yang bagi outright semua. Jadi dah Raifa dah buat cermin mata, satu boleh tengok suami, satu boleh tengok baca kan. Yang ini dah dapat, orang bayar juta-juta lah sebab nak bagi pada industri. Mungkin brand-brand yang tinggi yang pakai, sebab yang branded ni dia perlukan innovation tersebut. Tapi kita tak dapat nama lah. Kita hanya dapat in term of royalty, in term of outright. Itu term-term lain pula. Orang lain lah pula bercerita, expertnya. Baik. Macam tu perjalanan dia kan tentang inovasi ini. Okey, jadi kita rancang nak buat apa? Betul ke cermin mata itu tu? Dia jugalah. Kita sama. Saya kan gigi emas kan. juga. Kita macam cerita je sampai Raifa. Ya. Baik. Okey, itu dah cukup menarik berkaitan dengan inovasi kan, sesuaikan dengan kalau kita lihat negara kita juga kan, dia menuju kepada IR 4.0. Baik, dan berkaitan dengan iGift ini juga difahamkan kali ini diadakan untuk kali keempat. Jadi Malaysia menjadi tuan rumah pada tahun ini. Bagaimana lokasinya, dekat mana buat kan, siapa pula yang akan datang dan sebagainya. Sebelum ni kat mana? Okey. Sebelum ini pada tahun 2018 di Jakarta, Indonesia. Dia kita ni ikut pusingan negara mana yang nak Lepas tu pada 2019 di Davao, Filipina. 2022 sebab pandemik dia berhenti sekejap. 2022 di Phnom Penh, Cambodia. Dan sekarang ni di Malaysia. Seterusnya di tahun-tahun akan datang di negara-negara lain pula. Jadi dia akan berpusing semula. Jadi
di sini daripada segi lokasi yang kita pilih kali ni sangat menarik, iaitu di Langkawi Island. Kita buat kat Island dan di Westin Hotel, di Langkawi International Convention Center. Dia sebelah dengan Westin. Sebenarnya dia dekat dengan Westin Hotel. Jadi di situlah akan berlakunya iGive keempat. Untuk yang di mana Malaysia menjadi tuan rumah. Ya. Okey, di Langkawi apa aktiviti dia? Island hopping ke? Island hopping tu kita kena pergi sendiri. Oh, tu lain. Ada kena dah forum ni, maaf. Okey, kita ada aktiviti utama forum dan seminar. Tu biasa kan, banyak tapi akan memfokuskan kepada semuanya inovasi-inovasi dan juga perkembangan dalam inovasi sosial dan inovasi akar umbi daripada seluruh negara ASEAN. Selain daripada itu adalah pameran inovasi. Jadi ada 60 reruai ni nanti. Akan ada macam-macam inovasi. Masuk kat situ penuh dengan otak kita lagi. Nanti mula-mula kita kata nak buat cermin mata tadi, mungkin lepas ni nak buat benda lain pula. Sebab tengok orang-orang punya inovasi ni, kita boleh combination. Dapat idea baru. Jadi dari seluruh negara termasuk India, dan juga ada pertandingan inovasi. Jadi di setiap iGive akan ada pertandingan inovasi untuk student, untuk pelajar dan juga untuk orang dewasa. Jadi dia terpecah pada dua. Jadi makanya akan ada juga pameran inovasi-inovasi yang bertanding. Selain daripada itu, Malaysia ni dia akan buat lebih sikit lah. Kita memang suka buat kerja lebih. Kita suka kan? Kita suka, kita hebat, kita kuat. Jadi akan ada lawatan inovasi sosial akar umbi di Langkawi. Mana YIM dengan Kementerian Sains ni dah lama dah kita dah sampaikan mereka ni dah buat perniagaan yang besar. Jadi kita akan bawa semua ASEAN member state ni ke delegasi ni ke tempat tersebut. Itu satu. Kemudian kita ada selain daripada tu antara mesyuarat government to government lah. Mereka akan berbincang berkenaan dengan iGive hala 7 dan sebagainya. Dan akhir sekali Kementerian Sains, Teknologi, Inovasi membawa mini minggu sains negara dan Teklimpik khas untuk penduduk masyarakat zon utara untuk bersama-sama memeriahkan iGive 2023. Jadi pengisian dia banyak dan macam-macam. Dalam pameran tu nanti juga akan kita perkenalkan ada a few makanan kita supaya orang luar ni dapat rasa roti jala. Free je. Free je. Datanglah nak rasa. Baik. Jadi sesiapa pun boleh hadir lah. Ya, saya. Pada program ini. 28 hingga 30 November. 28. Tak lama minggu depan. Ya, lagi 7 hari. Kelangkawi lah kita ni. Ya. Ada roti jala ni tu. Roti jala. Kita bagi sebab roti jala ke? Lagi makan roti jala, lagi idea kita bercambah. Betul lah, menjala-jala. Okey. Baik, dan seperti kita tahu juga program iGive ini akan melibatkan kerjasama antara beberapa buah negara juga kan, Doktor? Ya. Jadi bagaimana usaha yang telah dilakukan dan bagaimana prosesnya, negara-negara apa yang terlibat? Okey, jadi untuk menyediakan iGive ini, pihak-pihak yang terlibat ASEAN Committee on Science, Technology and Innovation, dalam singkatan namanya COSTI, the Government of India, Department of Science and Technology, dan juga kesemua 10 negara ASEAN, yang di mana semua negara ini juga berpeluang menjadi tuan rumah. Macam tadi saya nyatakanlah tadi. Dan ia juga di mesyuarat G2G ni dia akan membincangkan dan juga akan voting juga, ada undi negara mana pula untuk tahun depan. Jadi macam contoh kita di Cambodia hari tu, kita dah mula daripada dekat Cambodia lagi. Kita kata kita nak jadi host. Jadi di situ kita dapat undian tertinggi lah. Ada je negara-negara lain yang cuba nak dapatkan juga, sebab untung bawa orang masuk ke dalam kan, dan ekonomi menambah ekonomi dan sebagainya, dan juga meletakkan kita ni bila dapat host dan dengan 10 country dengan India ni, jadi kita dapat satu pengalaman yang baru, satu benda yang meletakkan nama Malaysia ni sebagai salah satu dari pemain utama untuk inovasi. Jadi proses-proses ini seterusnya selepas kita dapat voting tersebut, kita dapat endorsement dulu. Jadi selepas tu kita menunggu pula keuangan yang sampai daripada
yang disalurkan oleh kerajaan India. Jadi di sini banyak proses lah dalam masa yang sama dengan stakeholders yang ada di sini untuk mengenal pasti macam-macam lah, berjumpa dengan bernama contoh salah satu. Baik, doktor, setiap kali kita melakukan satu event melibatkan negara-negara luar, sekarang ini kita lihat forum adalah satu acara yang memang akan ada dan melibatkan juga cukup ramai pemikir-pemikiran hebat dari seluruh dunia, boleh kita katakan sedemikian. Dan di akhir forum nanti pasti kita akan dapat satu ada dapatannya. Cuma kita nak tahu dapatan ini akan diangkat ke mana, sejauh mana dapatan yang terhasil dari iGift ini akan direalisasikan, akan dibawa, akan dilaksanakan dan boleh diguna pakai oleh seluruh dunia. Okey. Jadi Malaysia ni dianggap sebagai negara pemain utama. Di mana kita sendiri mensasarkan bahawa kita akan ada dasar inovasi sosial. Maksudnya setiap orang akan berpegang pada satu dasar dan juga ada pelan hala tuju. Itu untuk peringkat Malaysia sendiri. Jadi ianya boleh diguna pakai di peringkat negara ASEAN juga. Sebab tak ada lagi negara ASEAN yang buat macam sejauh kita ini. Jadi itu salah satu daripada tu, maksud kita ni macam trendsetter. Trendsetter. Jadi perkara ini menguatkan kedudukan kita di antara 10 negara ASEAN dan juga India. Jadi selain daripada itu yang kita cakap tadi pasal pemasaran. Jadi Malaysia pun sibuk nak buat juga pemasaran ni. Okey, kita cerita lebih awal lah. Kita telah pun sebenarnya membina satu platform bernama ASEAN India Grassroots Innovation Hub. iGift Hub. iGift Hub ini membuka peluang, ada dua cara. Satu adalah siapa yang nak mendapatkan dana. Kedua adalah produk yang sudah untuk dipasarkan di seluruh negara ASEAN. Dan jadi daripada sini juga bila platform ini berjalan dan diterima oleh ramai, ianya juga ada beberapa elemen-elemen teknologi. Contoh adalah kalaulah orang sana berbahasa Hindustan, manalah kita nak faham, kan? Tapi kita pula berbahasa Melayu. Tetapi dengan menggunakan platform ini, saya faham awak faham saya. Jadi ini ada elemen teknologi. Tadi kan kata inovasi tak boleh lari daripada teknologi. Di mana kita boleh terjemahkan bahasa dan juga tidak perlu lagi menulis panjang pasal inovasi ni. Kalau macam kita buat Google pun sekarang nampak kata Raifa, ambil gambar Raifa, dia pun tulis, oh ni Raifa, macam bunga, macam apa kan, kita boleh tengok Google picture. Begitulah juga apa elemen-elemen yang di dalam iGift Hub ini yang cuba kita buat untuk kegunaan orang kita, masyarakat kita dan juga masyarakat di seluruh ASEAN. Jadi kita akan nampak ada benda yang hendak kita bawa. Kita ada transformasi antara inovasi yang biasa-biasa saja tapi boleh digunakan di tempat lain dengan menggunakan platform yang boleh dipercayai lah. Tak adalah melalui orang lain, third party dan sebagainya. YIM yang akan mengusahakannya. Okey, itu kaedahnya kan. Dan untuk event ataupun program yang akan berlangsung ini nanti, siapa yang akan merasmikan program iGift ini dan jangkaan pengunjung yang datang? Berapa ramai itu, doktor? Jangkaan dulu. Baik. Jangkaan dia kita untuk selama 3 hari tu 5,000 orang. Wow. Dan kemudian kita sangat mengharapkanlah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita untuk merasmikan. Kita masih lagi dalam peringkat perbincangan di pejabat beliau, ya. Tapi itulah harapan kita. Tapi walau bagaimanapun menteri kita sendiri, Tuan Chang Leh Kang, akan berada di perasmian dan juga penutup. Baik, itu dia ya, berkaitan dengan program ASEAN India Grassroots Innovation Forum. Saya suka juga nak tahulah kalau di sudut sekolah, di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, setakat ini macam mana dia punya perkembangan inovasi ni? Sebab dia ada sekolah anak saya dah jam 4 kot, dia ada reka bentuk dan inovasi. Dia ada macam robotik kan, macam RBT. Reka bentuk teknologi. Dah pandai dah kita sekarang buat benda tu pusing. RBT dia menggunakan coding-coding semua kan. Jadi untuk ini tugas YIM ni lebih kepada orang yang berumur 18 tahun ke atas. Fokus kita sebab bila kita deal dengan 18 tahun ke atas ni, dia juga mendapat menjana pekerjaan. Tak perlulah kita pergi minta kerja dah, kita dah ada satu inovasi dan kita boleh bagi duit dekat dia dan bagi dana untuk dia develop, untuk dia hampir kepada commercialization. Jadi sebab tu kita tumpukan kepada 18 tahun ke atas. Tetapi seandainya ada anak-anak kita sangat potensi lah tadi, Raifah kata anak dia apa semua boleh, jadi mak bapaknya lah
mak bapaknya kena pegang haknya daripada IP-nya. Mak dia lah, bapak dia lah kena ke depan. Walaupun inovasi anak dia. Macam tu. Ibu bapa lah nak kena membawa anak-anak tu ke depan. Ya. Okay, saya memang berminat dengan inovasi pertanian. Sebab beras kan dah mahal. Betul juga tu, nak Suruh tanam anak sini. saya tanam beras. Sekarang dah boleh. Ada banyak dah Kan? juga Kaedah, teknologi kaedah-kaedah dia. Tapi kalau di Mosti sendiri, ada saja kita yang padi-padi kita yang rentan cuaca. Ada je penyelidikan berkenaan itu. Tapi kalau untuk kat rumah tu mungkin ada teknologi lain yang dia orang kata ada boleh buat dalam pot je kan. Ya, tak berapa besar sangat. Kita patut cuba Syah. Ya, kita memang tak cuba. Dapat satu bekal. Kita Satu pot tu berapa banyak Itu perkara yang membanggakan lah untuk kita yang tangan tak berapa, kata tak tangan panas, tak tangan sejuk ni. panas ni pegang daun kering. Dia sebenarnya kita terlampau percaya pada tangan panas. Sebenarnya Betul. bukan, teknik dia salah. Kita belajar teknik Salah dulu. teknik dulu. Semua kan ingat tadi belalang hidup ke mati. Ingat? Itu tak yang masa tu. Baik, doktor dah juga menyebut tentang untuk kita semarakkan lagi inovasi di peringkat akar umbi di Malaysia. Bagaimana iGive ini dapat membantu? Jadi iGive ini dapat membantu kerana macam saya nyatakanlah, ia menyediakan platform bagi inovator usahawan untuk pamerkan inovasi mereka. Bila pamer tu dalam masa yang sama, dia bolehkan semua pemegang taruh yang berada di dalam ekosistem inovasi tu berkongsi ilmu, menambah baik idea. Macam kata kita pergi tu boleh menambah idea sebenarnya. Dan even walaupun tak faham bahasa, katakan daripada Myanmar, kita tak faham bahasa dia, tapi dia bawa inovasi dia tu tunjuk pada kita. Jadi orang kata walaupun ayam dengan itik, tapi bendanya ada fizikal depan mata. Jadi daripada segi pembangunan penyelesaian yang efektif bagi inovasi dan juga cabaran-cabaran yang kita hadapi dalam masyarakat kita. Jadi itulah sebenarnya fokus utama iGive. Baik. Okey. Itu dia ya, berkaitan dengan iGive. Dan apa pun boleh datang ramai-ramai. Kan siapa-siapa, maksudnya terbuka kepada sesiapa pun kan, doktor kan? Rakyat semua boleh datang. Ya. Tu dari 5,000 pengunjung itu tadi kan? Datang ke Langkawi kan, hanya setakat nak shopping. Kenapa tidak? Alang-alang singgah. Alang-alang singgah dekat LICC. Ya. Dapat juga kalau nasib baik dapat juga makan free tu. Betul-betul roti sikit-sikit jala pun tu. dapat juga rasa roti jala. Ada lagi a few makanan lagi lah. Saya tak ingat. Itu rasanya macam kami pun akan sampai jugalah disebabkan makanan. Okay. Baik, sebelum kata kita berakhir, harapan doktor yang untuk program iGive ini yang akan berlangsung 28 hingga 30 bulan ini Ya, jadi harapan saya di Yayasan Inovasi Malaysia dan juga Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi agar iGive 2023 ini akan dapat meningkatkan nama Malaysia di pesada dunia sebagai salah satu negara peneraju utama inovasi akar umbi dan sosial di dalam menyelesaikan isu dan cabaran masyarakat melalui sains, teknologi dan inovasi. Okey, baik, itu dia. Jadi boleh datang ramai-ramai kan untuk anda yang nak pergi ke program ASEAN India Grassroots Innovation Forum ataupun iGive ini pada 28 hingga 30 November. Okey, bermula pukul? Bermula pukul 9 sampai pukul 5. Cantik. Okey, 3 hari berturut-turut. Jadi boleh tengok. 9 sampai 5. Kita Betul. pergi pukul apa Syah? Kita pergi yang tengah-tengah. Kita Tengah hari, makan tengah hari. Sila layari juga. Kita ada iGive 2023 at yim.my. Okey, untuk maklumat lanjut. Apa pun kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Syarmila Muhammad Saleh, Ketua Pegawai Eksekutif dari Yayasan Inovasi Malaysia kerana bersama-sama dengan kami dalam program hari ini. Terima kasih sekali lagi. Baik, Jumpa lagi. untuk Jangan anda. jumpa di Langkawi. Ya, Tiket dan sekejap lagi bagi nombor IC beli tiket. Ya. betul juga tu. Kita Kena bagi bagi. nombor IC. Kita minum air dia. Kita yang akan Jangan sekejap kita. betul lah juga tu. Okey, anda terus dengar Bernama Radio. Untuk anda.